Okey, baik. Selamat pagi semua. Selamat Selamat sejahtera. Apa khabar? pagi. Okey, baik. Jadi semua sihat ke? Sihat atau tidak? Okey, baik. Jadi kali ini kita akan teruskan pembelajaran untuk kelas Bahasa Melayu bagi hari ini. Okey, baik. Untuk kelas 6M, nampaknya ada lagi lebih kurang 5 orang lagi yang belum masuk ke kelas. Kita harapkan mereka akan masuk sebentar lagi. Okey, baik. Seterusnya, cikgu ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua murid 6M yang telah menyertai kelas Google Meet sekarang ini. Jadi syabas, tahniah terbaik Okey, kerana kamu dapat sertai kelas kita walaupun kita tahu memang diadakan secara online ataupun secara dalam talian. Jadi cikgu ambil peluang juga untuk mengucapkan tahniah kepada ibu bapa ataupun penjaga kamu kerana memberi sokongan yang penuh demi memastikan kamu dapat sertai kelas secara dalam talian. Sama ada sokongan dari segi menyediakan internet, device ataupun gadget dan sebagainya. Okey, jadi memang satu usaha kerjasama yang bagus diberikan oleh ibu bapa ataupun penjaga kamu. Baiklah Jadi murid-murid 6M, hari ini kita akan masuk unit yang baru Jadi cikgu minta kalau boleh kamu letakkan buku teks kamu di tepi ataupun di depan kamu supaya kamu lebih senang untuk rujuk. Boleh rujuk buku teks digital, tetapi bila rujuk buku teks digital, kalau kamu menggunakan satu device, kamu perlu minimize dahulu Google Meet. Ataupun kalau kamu tak nak minimize, kamu terpaksa menggunakan dua device yang menyebabkan menggunakan dua data internet nanti. Okey, jadi tak apa. Boleh tengok buku teks yang telah kamu dapat, boleh rujuk. Gunalah sebaik mungkin. Sebab buku teks ini merupakan tahun terakhir digunakan. Okey, kamu merupakan tahun terakhir yang menggunakan buku teks ini. Tahun depan akan ada buku teks yang baharu untuk murid-murid tahun 6. Okey, jadi guna sebaik mungkin buku teks ini. Jangan bagi hilang dan koyak saja. Yang lain gunalah sebaik mungkin. Kamu nak tulis di dalam pun, tulislah. Sebab kamu orang terakhir yang menggunakan buku teks ini. Okey, boleh faham Baik. Jadi hari ini kita dah masuk unit yang kelima. Unit yang kelima yang bertajuk Usahlah Stres. Siapa yang pernah dengar perkataan stres? Boleh buka mikrofon, cikgu nak tanya. Apa yang kamu faham dengan stres? Apa yang kamu faham dengan stres? Okay, buka mikrofon, nak tengok siapa yang berani mencuba. Salah tak apa, tak ada kena rotan pun. Okey, baik. Siapa yang nak cuba, apakah yang kamu faham dengan stres? Mungkin biasa dengar perkataan stres. Mungkin tak pernah dengar. Ataupun ada yang biasa dengar tetapi tak faham apa itu stres. Okey, baik. Dengar betul-betul jadi secara tidak langsung, kita telah pun menghabiskan 4 unit kita belajar secara dalam talian. Jadi diharapkan 4 unit yang telah belajar itu kamu dapat dan tidak ketinggalan. Kalau tidak, sedikit merugikan. Kalau kamu tak dapat apa yang kita belajar secara dalam talian, sebanyak 4 unit dah. Okey, 4 unit walaupun kamu tahu cikgu tak ajar setiap muka surat. Cikgu memang tak ajar semua muka surat. Ada bahagian yang cikgu skip ataupun langkau. Kenapa langkau? Sebab contoh bahagian tata bahasa, cikgu bagi dalam bentuk latihan sahaja. Kalau nak ajar semua memang kita tak cukup masa. Sebab kamu ada 33 unit nak dihabiskan dalam 1 tahun ataupun lebih kurang 42 minggu. 42 weeks. Itu belum ditolak lagi cuti sekolah. Cuti tahun baru Cina minggu lepas. Okey, kemudian kita hanya berjumpa kalau kita masih terus lama dengan PDPR, iaitu belajar secara online. Kita hanya jumpa 2 kali sahaja dalam Google Meet. Nak jumpa hari-hari memang tak mampu.
Cikgu pun tak boleh, kamu pun tak boleh dari segi data internet, dari segi penggunaan laptop, handphone, ataupun dari segi siapa yang nak tengok kamu belajar. Memang tak boleh setiap hari Google Meet untuk BM. Okey, memang banyak nanti kamu nak perlu guna internet. Jadi kita hanya mampu 2 kali saja BM untuk 1 minggu. Itu pun cikgu terpaksa buat. 1 kali Google Meet, cikgu terpaksa buat 2 muka surat. Supaya kita dapat bergerak habis mengikut minggu yang ditetapkan dan supaya kita tak ketinggalan ataupun masih ada muka surat yang tak belajar. Ingat muka surat yang tak ajar dalam Google Meet bukan bermaksud tak belajar, tetapi cikgu dah bagi dalam bentuk tugasan. Ataupun sebenarnya yang bahagian yang tak belajar itu, tak sentuh itu akan kamu buat dalam buku kerja yang kamu beli nanti. Okey? Jadi kamu kena faham, jangan cakap, cikgu tak ajar pun muka surat 10 contoh. Jadi tak belajarlah. Tak ada, bukan. Okey, ataupun nanti kalaulah kita kembali ke sekolah, kan, dan kita berjumpa belajar secara bersemuka, mungkin ada bahagian yang cikgu akan ulang semula bergantung kepada keadaan dan masa. Buat sementara ini macam inilah rentak cara kita belajar. 1 kali Google Meet kita akan buat 2 supaya dapat habis. Okey, baik. Ada soalan setakat ini? 6M? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, Cik Lipin geleng kepala, tak ada. Okey. Baik. Jadi terima kasih dia geleng kepala. Yang lain cikgu nampak tak buka kamera. Dia yang nampak buka kamera. Okey, bagus. Tamyo, buka kamera Tamyo. Lama tak tengok Tamyo. Tamyo dengar tak? Buka kamera. Semalam Tamyo tak buat kerja. Mak Tamyo buat mesej cikgu. Okey, sebab dah hantar kerja. Tak apa, tahniah Tamyo boleh dengar tak suara cikgu ni? Ke Tamyo buat kerja lain? Dia masuk Google Meet tapi buat kerja lain. Ada ke? Okey, baik. Cikgu, baik, saya seterusnya. Ada. Okey, baik. Terima kasih Tamyo kerana menyertai kelas cikgu pada pagi ini. Okey, tahniah Tamyo selalu memang dia buat kerja, bagus. Cuma minggu lepas hari Isnin, mungkin terlepas pandang. Jadi dia tak buat. Lain memang dia sentiasa buat cepat, bagus. Okey, baik. Jadi tajuk kita hari ini, usahlah stres. Usah ni, usah merupakan kata perintah. Okey, kata perintah seperti jangan, tolong, jemput, minta, usah. Usah merupakan kata perintah. Jadi usah ni kalau kita tengok betul-betul lebih kurang maksudnya macam jangan. Janganlah stres. Tetapi usah ni lebih lembut, lebih kepada memujuk. Kalau jangan, kita dengar macam kasar. Okey, jangan kasar. Kalau usah lebih lembut. Tetapi membawa maksud yang lebih kurang sama. Contoh macam cikgu pernah cakap. Kamu nak pergi ke tandas. Tapi kamu menggunakan perkataan yang berbeza. Contoh, cikgu saya nak ke tandas nak berak. Bila sebut berak macam sedikit kasar. Tapi cuba kamu sebut, cikgu saya nak ke tandas nak buang air besar. Benda yang sama. Faham, berak dengan buang air besar sama. Tetapi dengar buang air besar lebih lembut dan sopan. Itu saja perbezaannya. Okey, sama juga macam orang mati dengan orang meninggal dunia. Mati dengar macam kasar, mati Bila kita sebut meninggal dunia, dengar lebih lembut. Okey, perbezaannya cuma dari segi penggunaan bahasa saja. Maksud sama, tidak ada masalah. Okey, sama juga dengan kalau kamu dengar, kamu tengok dalam bahasa Melayu dulu orang jarang guna restoran. Restoran tahu restoran Okey, dulu orang biasa guna warung ataupun kedai kopi. Kedai kopi, warung kalau zaman dahulu biasanya tidaklah secantik restoran. Ada aircon, ada wifi. Kemudian meja cantik, tak ada. Kalau dulu warung ataupun kedai kopi kadang-kadang buka di tepi jalan, guna payung saja. Kemudian kalau hujan memang kena hujan.
Okey, itu sahaja konsep warung dan kedai kopi. Kemudian di semakin maju ada pula timbul perkataan restoran, tetapi membawa maksud yang sama, tempat untuk makan. Warung, kedai kopi, restoran sama. Dan sekarang keluar pula perkataan bistro. Pernah dengar perkataan bistro? Ataupun kalau kedai yang banyak kita panggil food court, medan selera. Bistro dengar macam tempat yang mewah, tetapi tempatnya sama, tempat untuk makan. Okay, kita biasa dengar bistro sekarang. Terutama kalau di KL banyak tak guna lagi restoran. Banyak yang guna bistro. Tetapi maksudnya sama. Itu yang membezakan antara usah dan jangan. Okey, stres. Kita tengok apa yang dimaksud dengan stres nanti. Okey, seterusnya standard pembelajaran ataupun SP yang nak diajar, ini penting. Kenapa cikgu tunjuk kepada kamu? Yang pertama, kamu kena faham. Nombor 1 mesti berkaitan dengan lisan. Kemahiran lisan ataupun mendengar dan bertutur. Maksudnya, bila belajar bahagian yang satu di depan ni, cikgu perlu dengar suara kamu. Mungkin cikgu tak dapat dengar semua semasa dalam kelas Google Meet. Memang tak mampu nak dengar semua. Ada 31 orang. Kalau seorang 1 minit pun, ada 30, lebih kurang 30 minit. Jadi kadang-kadang cikgu perlukan kamu hantar rakaman. Bukan sengaja cikgu minta rakaman. Kalau boleh cikgu pun tak nak. Buat apa cikgu memberatkan Google Drive cikgu. Tetapi sebagai salah satu cara cikgu boleh dengar suara kamu untuk bagi markah PBD. Itu tujuan kamu belajar kemahiran dengar dan tutur ataupun lisan. Iaitu kamu perlu bercakap. Tak boleh bercakap, tak ada suara. Macam mana nak bagi markah? Okey, baik. Kemudian yang kedua, bila 141 kamu tahu, kamu boleh rujuk di muka surat buku teks kamu. Ini 141. Okey. Yang ketiga, kenapa cikgu tulis? Kalaulah kamu nak tengok balik apa yang kamu belajar, apa yang cikgu ajar, kamu boleh pergi ke channel YouTube cikgu. Okey, channel YouTube cikgu, kamu cari tajuk tahun 6, unit 5, SP 1.4.1. Ini berkaitan dengan apa yang kamu belajar hari ini. Okey, itu tujuan kenapa cikgu tunjuk dalam slide standard pembelajaran. Okey, baik. Seterusnya, objektif pembelajaran. Ringkas saja sebenarnya. Maksudnya, kamu datang ke kelas hari ini pukul 10 hingga pukul 11, 1 jam 60 minit ni, kamu nak buat apa? Apa yang perlu kamu dapat? Adakah datang saja masuk Google Meet, tutup kamera, tutup mikrofon, boleh buat kerja lain, boleh tidur, boleh makan, boleh tengok TV, boleh tengok video, ataupun ada mungkin dia tak dengar pun apa yang cikgu cakap. Adakah macam itu? Jadi kalau kamu buat perkara seperti yang cikgu sebut tadi, memang rugilah. Masuk kelas tetapi kamu tak belajar apa-apa. Okey, yang penting masuk ke kelas BM pagi ni, 1 jam ni apa yang kamu perlu dapat? Ni, dapat bertutur. Bertutur tu maksudnya bercakap. Keluar suara. Kalau tak ada keluar suara, tak berjaya. Dengan menggunakan ayat yang gramatis. Gramatis maksudnya ayat yang sesuai. Okey, ayat yang sesuai. Contoh cikgu bagi. Contoh Contoh ayat. Ali. Ali kita tahu nama Tamyowu lah. Tamyowu kita tahu seorang manusia. Tamyowu terbang. Ayat itu betul Tamyowu terbang. Ada subjek, ada predikat. Tamyowu subjek. Terbang predikat. Tetapi tak gramatis. Kenapa tak gramatis? Sebab kita tahu manusia tak boleh terbang. Kecuali kalau menaiki kenderaan yang boleh bergerak di atas saja. Seperti kapal terbang, helikopter. Jadi kalau sebut ayat Tamyowu terbang, ayat itu dikira tak gramatis. Sebab kita tahu manusia memang tak boleh terbang. Kecuali kalau burung terbang. Itu baru boleh diterima sebagai gramatis. Okey, itu yang maksud gramatis. Sesuai atau tidak. Okey, sesuai atau tidak dengan keadaan.
Baik, seterusnya. Stres. Ini maksud stres. Cikgu letak gambar kepala tu. Kenapa gambar kepala? Selalu kalau stres, kita akan pegang kepala. Pegang kepala. Stresnya. Okey, sakit kepala. Jadi orang tak pegang ke kaki stresnya kaki, angkat kaki. Tak ada. Okey, kalau stres orang akan pegang kepala. Betul? Betul tak, Tamiu? Tamiu boleh dengar suara cikgu tak? Boleh. Okey, terima kasih Tamiu kerana memberi respon. Okey, baik. Jadi bila sebut stres, mesti berkaitan dengan kepala. Tak ada orang stres dekat kaki. Tak ada orang stres dekat tangan. Tak ada. Okay, stres tu mesti berkaitan dengan kepala. Kenapa kepala? Sebab di sinilah terletaknya otak. Okay, otak kita ni manusia, memang semua ada otak. Otak kita terletak di atas sekali, di kepala. Nak tunjukkan betapa pentingnya, betapa nilainya tinggi, letak di atas. Tak ada otak letak dekat bawah, dekat kaki, tak ada. Okay, jadi di situ Tuhan pun dah nak tunjuk otak kita ni sangat bernilai, sangat merupakan benda yang penting, letak di atas sekali. Tak ada orang boleh pijak, kecuali kalau kamu tidur orang pijak, tu mungkin lah. Okay, tapi memang diletakkan di atas sekali. Dahlah letak atas. Ada pula dalam tengkorak ni, kepala kita ni yang keras ni kita panggil tengkorak. Tulang. Tulang itu kenapa? Nak lindung otak. Okay? Nak lindung otak. Kalau tidak nanti baru jatuh sikit, kena otak, dah jadi tak betul. Tetapi kita letak dalam, itu pun ada tulang yang keras. Kalau ketuk pun keras. Supaya dapat melindungi otak kita yang sangat penting. Cikgu ada seorang kawan kawan sekolah cikgu. Kalau tak silap cikgu lebih kurang 5 tahun yang lalu dia accident, kemalangan. Kemalangan dia teruk dia naik kereta kalau tak silap, dia kemalangan teruk. Dia koma. Koma tahu koma maksudnya tak sedarkan diri, tak mati tetapi dia koma. Koma ni maksudnya macam pengsan, tak sedar diri. Lebih kurang 1 bulan. 1 bulan dia koma. Okay, koma ni maksudnya pengsan, tak sedar diri. Tak ada makan, tak ada, mungkin minum pun orang suap Okay, tapi memang dia tidur pengsan. Itu kita panggil koma, tapi bukan mati. Apa yang kena? Ini tulang ataupun tengkorak, sebelah tengkorak kepala dia pecah. Kamu boleh bayangkan pecah. Kalau tengok betul-betul macam tak ada harapan untuk hidup. Maksudnya memang orang akan tengok mati ni. Tetapi dia masih hidup, tetapi sekarang ni disebabkan ada kesan pada kepala dia, dia jadi macam tak boleh nak kontrol. Maksudnya kalau jalan pun boleh jatuh, tak boleh nak balance. Kenapa? Sebab dah ada gangguan pada kepala di otak dia. Okey? Itu betapa pentingnya pentingnya otak kita. Satu lagi otak kita ni lah yang berfungsi mengawal semua. Sama ada kita nak senyum, nak sedih, nak ketawa, semua dekat otak. Okey, kadang-kadang duduk sorang-sorang, duduk sorang-sorang tiba-tiba senyum. Kenapa? Sebab mungkin dalam kepala, dalam otaknya berfikir mungkin benda yang seronok, benda-benda yang menggembirakan. Sebab itu orang kata jangan senyum sorang-sorang, takut orang cakap tak betul nanti. Okey, itu tujuan otak. Jadi bila sebut stres ni memang ada kaitan dengan otak. Okey, stres tu maksudnya keadaan yang kita memang tertekan. Kita akan rasa resah. Semua buat benda tak betul. Pergi tempat A rasa tak senang hati. Pergi ke B tak senang hati. Itu resah. Cemas, kelang kabut. Contoh kalau kamu ada kelas, tiba-tiba kamu lewat bangun. Celak-celak mata, kelas pukul 8. Buka-buka dah pukul 8 pagi. Dengan tak mandi, dengan tak gosok gigi, dengan mungkin tak sempat nak sarapan, kelang kabut, cemas, buka dulu. Masuk kelas. Mungkin tegang. Tegang itu bila kamu stres, kalaulah ada orang bergurau. Contoh Janice tengah stres tetapi orang bergurau. Kamu ni lah, janganlah buat begitu. Dia tak boleh kontrol diri, dia rasa marah. Kenapa? Nak cari gaduh, nak tumbuk. Itu maksudnya dia tengah stres. Contoh saja Janice Okey, baik.
dan sebagainya akibat tekanan mental dan fizikal. Maksudnya mungkin disebabkan stres ni banyak punca. Satu, buat kerja lambat ataupun buat kerja saat akhir last minute. Ataupun mungkin buat kerja yang memang dia rasa dia tak boleh buat. Contoh mungkin BM bagi kamu susah. Cikgu susah lah BM ni, terutama karangan. Susah lah cikgu, tapi kamu rasa stres. Okey? Bagusnya stres, kamu kena faham stres ada dua. Ada dua Satu stres positif, satu stres negatif. Stres positif, contoh, orang kamu rasa BM susah. Jadi bila kamu stres positif, kamu akan berfikir secara positif. Oh, bila rasa susah, apa kena buat? Kena lebih banyak ulang kaji, mungkin kena lebih banyak membaca buku-buku BM, lebih banyak menonton filem-filem ataupun cerita-cerita rancangan TV yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Mungkin itu stres positif. Tapi kalau stres negatif, rasa BM susah. Susahlah BM, tak nak belajar lah. Malas. Kelas BM, buat tak tahu. Tidur. Itu kalau stres yang negatif. Jadi kita yang kontrol. Stres itu positif ataupun negatif. Kita sendiri yang kontrol, bukan orang lain. Contoh lagi, nak peperiksaan UPSR. Tetapi kamu, cikgu pun tak pasti tahun 6 tahun ni ada tak UPSR. Kita pun masih belum ada maklumat, belum ada berita UPSR tahun ini ada ataupun tidak. Mungkin tak ada juga. Mungkin Contoh kalau kamu ada peperiksaan. Kalau kamu tak jumpa UPSR pun mungkin nanti form 3, tingkatan 3 kamu jumpa PT3. Ataupun tingkatan 5 kamu jumpa SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Kamu nak peperiksaan yang besar seperti itu. Kamu rasa stres. Stres positif, apa yang kamu buat? Kamu belajar, kamu susun jadual, ikut jadual, belajar betul-betul dalam kelas. Kalau cikgu bercakap, beri perhatian penuh. Itu stres positif. Kalau stres negatif, tak nak buat apalah, malas. Itu yang negatif. Jadi, siapa yang kontrol stres? Diri kita sendiri. Diri sendiri yang kontrol, yang kawal. Bagaimana cara nak kawal? Hanya kamu yang tahu kawal diri kamu. Okey? Baik, itu yang dimaksudkan dengan stres. Dan tanda-tanda stres, paling jelas, cepat marah. Cepat marah. Kemudian, cepat sakit kepala. Okey, bila stres, sakit kepalanya. Sebab terlalu banyak fikir. Banyak benda yang difikirkan dalam fikiran ataupun kepala. Okey, boleh faham setakat ni? 6M boleh faham tak? Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Boleh terus tanya, Tak ada soalan kita teruskan dulu Okey, baik. Ini cara-cara mengatasi stres. Mengatasi itu maksudnya kita nak mungkin mengurangkan stres ataupun kita tak nak stres. Kalau boleh tak nak stres. Tetapi dalam kehidupan kita ni, dalam lifestyle kita ni, memang tak boleh elak dengan stres ni. Ada orang stres sebab tak cukup duit. Mungkin duit gaji sikit tetapi banyak kegunaan. Untuk anak, untuk beli barang-barang makan. Itu stres juga. Ada orang stres tak cukup masa. Kerja banyak, masa sikit. Pun stres juga. Okey, ada orang stres tak ada kawan. Stres juga. Okey, semua pergi tempat mana-mana semua seorang. Pergi ke kantin makan seorang. Main pun seorang-seorang. Okey, itu pun boleh menyebabkan stres. Ada orang stres sebab keluarga tak bahagia. Balik rumah dengar papa mama bergaduh. Bergaduh. Pun stres juga. Jadi dalam kehidupan kita ni memang kita tak boleh elak. Kadang-kadang kita ada perkara-perkara something ataupun tertentu yang boleh menyebabkan akan rasa stres. Okey, jadi cara mengatasi. Yang pertama bangun awal pagi. Okey, bangun awal pagi. Maksudnya, macam cikgu pernah cakap tadi, sebenarnya masa yang terbaik untuk belajar, masa yang terbaik untuk kamu belajar, okey, ialah awal pagi.
Awal pagi Sekejap. Okey, masa yang terbaik untuk belajar ialah awal pagi. Pukul berapa? Pukul 4 hingga 6 pagi. Dengar, mengantuklah cikgu waktu itu. Okey, memang Cikgu, waktu sekarang saya akan pergi ke pentas. boleh. Okey, baik. Pukul 4 hingga 6 pagi memang sedap tidur. Sedap tidur. Okey, tetapi cikgu sendiri pernah cuba waktu cikgu nak PT3, kalau dulu kita panggil PMR, penilaian menengah rendah, waktu tingkatan 3. Cikgu buat style bangun pukul 4 pagi, study ataupun mengulang kaji pelajaran. Minggu pertama, minggu kedua memang rasa mengantuk, rasa tak boleh pergi. Baca buku mengantuknya. Okey, tak boleh pergi. Tetapi bila minggu-minggu yang seterusnya sudah biasa, sudah rasa okey. Dan waktu itulah paling baik, paling bagus nak ulang kaji pelajaran. Kalau kamu nak ikut, silakan. Okey? Kalau tak percaya, kamu buatlah sekali. Kamu akan rasa lebih mudah faham. Kenapa? Waktu itu waktu yang sunyi. Semua orang tidur lagi. Haiwan-haiwan pun tidur. Tak ada bunyi kenderaan. Tak ada sibuk lagi. Jadi akan rasa sunyi, rasa senang. Bila baca senang ingat. Senang masuk ke kepala. Okey? Itu cikgu kongsikan. Kalau nak ikut silakan. Tak nak pun tak apa. Okey, baik. Kemudian yang kedua, bilik selesa. Ataupun tempat kita belajar tu bagilah selesa. Selesa ni maksudnya besar. Contoh, ada orang kaya. Maksudnya ada di rumah ada bilik sendiri. Okey, ada bilik dia sendiri, bilik khas. Ada orang yang kena berkongsi dengan adik, dengan kakak. Ataupun kalau lelaki dengan abang, kena berkongsi bilik. Ada orang yang tak ada bilik sebab rumah kecil. Jadi kena apa-apa hal pun kena tidur di ruang tamu. Ada juga. Okey, jadi tempat belajar ni terpulang kepada kita. Kalau rumah kita tak ada bilik, mana tempat nak belajar? Kalau belajar di dapur, takkan kita nak belajar di tempat yang kotor, dan dapur berselerak, bau busuk. Jadi pastikan tempat itu bersih, kemas. Kalau belajar di bilik, hias bilik dengan cantik. Jangan pula baju-baju kotor penuh atas katil. Okay, tuala mandi yang basah sangkut di merata tempat. Jangan. Itu menyebabkan kita rasa tak selesa. Okey? Kalau belajar di tempat lain, contoh di ruang tamu, bagaimana caranya? Buka tingkap ke, buka aircon ke bagi rasa selesa. Okey, baik. Kemudian, keluarga bahagia. Ini penting Ini sangat penting. Tetapi kena faham ada orang keluarga tak bahagia. Jadi kita yang ada mempunyai keluarga bahagia ni kita patut bersyukur. Okey? Macam cikgu cakap lah, ada orang balik rumah dia dengar papa mama bergaduh. Bergaduh. Okey? Sampai menyebabkan dia rasa stres. Ada yang bagus, papa mama bagus, ambil berat, bertanggungjawab. Ada tugasan, ada homework, papa mama tanya, cikgu apa lagi kerja yang belum buat. Ada murid 6M pun ada yang WhatsApp cikgu. Cikgu, ada lagi tak anak saya tak siap kerja? Bagus, itu sangat bagus. Tetapi ada juga yang tak ambil tahu langsung pun ada. Okey? Baik, jadi keluarga yang bahagia ni merupakan satu anugerah yang hadiah untuk kamu. Okey, bukan semua orang dapat memiliki keluarga bahagia. Kalau kamu, family kamu bahagia, ceria, happy, boleh bergurau-gurau, baik, bertanggungjawab, itu merupakan satu hadiah pada kamu. Itulah hadiah yang paling berharga. Okey, baik. Kemudian persediaan awal. Persediaan awal ni jangan buat kerja last minute. Biasa kita dengar last minute ataupun saat-saat akhir. Okey? Contoh kalau nak buat sesuatu kerja, ada masa susun jadual. Contoh cikgu bagi tugasan, lepas ni ada tugasan. Kalau rasa lepas ni tak ada kerja, terus buat. Jangan tunggu hari Jumaat, hari Sabtu sehingga cikgu hantar nama ke grup WhatsApp. Sekian nama A, nama B tak buat kerja, sila buat. Sampai macam itu baru nak buat kerja, jangan. Okey? Jadi ada masa ni terus buat. Cikgu, apa kerja? Mungkin lepas ni nak buat kerja lain dulu, matematik ke, sebab matematik kena hantar esok. Buat matematik dulu. BM, cikgu bagi due date sampai malam esok. Okey? Jadi persediaan awal.
bagaimana kamu menyediakan diri kamu dalam semua perkara. Kalau belajar, jangan tunggu esok peperiksaan, hari ni baru nak baca buku. Memang tak boleh masuk. Sebab kamu melakukan kerja pada saat akhir. Okey? Itu cara mengatasi stres. Okey, baik. Jom lafazkan pantun. Cikgu nak minta Janice pula, Janice. Janice buka mikrofon. Janice? Okey, baik. Janice buka mikrofon. Cuba baca pantun ini. Sekawan keli, sekawan kelak. Dari latar berenang ke muara, elakkan diri daripada masalah. Hidup kita tenang Tenang. gembira. Okey, baik. Terima kasih Janice kerana berani membaca. Okey, baik. Ini merupakan pantun. Pantun kalau kamu tengok di sini kita panggil 4 kerat. Kenapa pantun 4 kerat? Ada 4 baris. Okey, ada 4 baris. Ini kita panggil 4 kerat. Sekawan keli, sekawan kelah, dari latar berenang ke muara. 2 baris atas ini kita panggil sebagai pembayang. Elakkan diri daripada masalah, hidup kita tenang gembira. 2 baris di bawah ini merupakan maksud. Okey, ini merupakan pantun 4 kerat. Baik, maksud pantun ini, kalau kita boleh elakkan diri daripada apa saja masalah, janganlah kita cuba cari masalah tersebut. Contoh masalah, kalau kita rasa kita boleh belajar awal-awal, kenapa kita nak belajar saat akhir? Okey, jangan cari masalah. Okey, baik, seterusnya. Okey, baik. Ini kamu baca dahulu. Sekejap, cikgu nak ambil barang sekejap. Kamu baca dulu. Okay, ini baca dulu. Sekejap, cikgu nak ambil barang sekejap. Cikgu, saya akan balik. Cikgu, saya sudah balik.
Okey, baik. Minta maaf tadi cikgu ambil ni power bank. Sebab handphone cikgu bateri dah nak habis Jadi minta maaf. Ambil masa sikit jadi. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak minta murid-murid 6M. Kalau kamu tengok di slide ataupun paparan kamu, cikgu ada lengkapkan dialog pada muka surat 22 ni. Okey. Cikgu telah lengkapkan yang menggunakan warna merah itu ialah tempat kosong yang belum ada jawapan. Okay, jadi sekarang cikgu nak minta 3 orang siapa yang suka rela dulu. Cikgu nak minta 3 orang. Siapa yang boleh jadi Cikgu Safiq, Milly dan Ruben. Siapa yang nak angkat tangan? Boleh angkat tangan. Siapa yang nak angkat tangan? Okey, Nikotan. Nikotan jadi cikgu, Nikotan jadi Milly. Okey, Nikotan angkat tangan tadi jadi Milly. Lagi 2 orang. Janice. Janice jadi Cikgu Safiq. Janice Cikgu Safiq. Lagi seorang Ruben. Ruben sikit saja. Ruben, siapa Ruben? Mana Ruben? Siapa nak edit Ruben? Yang suka rela, lelaki mana lelaki? Lelaki takut Okey, lelaki siapa boleh cepat? Chu Amin boleh, Chu Amin. Mana Chu Amin? Okey, Nathaniel. Nathaniel boleh, Nathaniel. Cikgu tak nampak Nathaniel Nathaniel ada tak ni? Cikgu. Okey, Nathaniel boleh jadi Ruben. Ruben Okey, baik. Terima kasih Nathaniel. Okey, Cikgu Syafiq nanti dibaca oleh Janice. Okey, 3 orang ni cikgu nak buka kamera nanti. Tiga orang ni buka kamera Okey, Cikgu Syafiq nanti dibaca oleh Janice. Kemudian Milly dibaca oleh Nicole Tan. Dan Ruben, slide yang kedua nanti, Ruben dibaca oleh Nathaniel. Ruben sikit saja, 1 saja. Okey, baik. Yang warna hijau ni nanti cikgu yang baca. Okey, warna hijau cikgu yang baca. Okey, baik, bersedia Janice, Nikotan dengan Nathaniel. Okey, 1, 2, mula. Sudahkah kamu membaca maklumat pada poster dan majalah di bilik kaunseling Milly? Sudah, Cikgu. Janice? Bagaimanakah dapat kita mengatasi stres? Kita perlu bangun awal, belajar dalam bilik yang selesa, mempunyai keluarga bahagia serta selalu melakukan persediaan awal. Tolong jelaskan maksud pantun itu, Milly. Baiklah, Cikgu. Maksud pantun ini ialah Maksud pantun itu ialah kita jangan mencari sesuatu masalah agar hidup kita sentiasa tenang dan gembira. Okey, semasa menunggu bas untuk pulang, Milly berbual-bual dengan Ruben tentang cara mereka mengatasi stres. Okey, Milly? Ruben, bagaimana cara kamu mengatasi stres? Saya tidak suka melakukan kerja pada saat-saat akhir. Okey, baik. Terima kasih kepada Janice, Nikotan dengan Nathaniel kerana berani membaca walaupun kita belajar secara dalam talian ataupun online. Okey, baik. 3 orang. Cikgu nak 3 orang lagi. Siapa yang boleh jadi? Angkat tangan. Cikgu kalau boleh tak nak sebut nama, sukarela lah. Okey. Beranikan diri. Sukarela, angkat tangan. Siapa nak? Cepat. Okey, Chin Lipin dengan Tan Jin Han. Chin Lipin jadi Cikgu Safiq. Chin Lipin jadi Milly. Tan Jin Han jadi Cikgu Safiq. Lagi seorang? Lagi 1. Siapa nak? Cepat. Cepat, siapa seorang lagi? Untuk jadi Ruben. Ruben sikit saja. Siapa boleh jadi Ruben? Lelaki boleh, perempuan pun boleh. Cepat. Kalau tak nak cikgu panggil ni apa?
Teh Jaden. Teh Jaden jadi Ruben boleh? Teh Jaden? Boleh. Okey, baik. Terima kasih Teh Jaden. Okey, baik. Cikgu ulang. Cikgu Syafiq nanti tanding hand. Sudahkah kamu membaca maklumat pada poster dan majalah di bilik Belum kaunseling lagi. Sabar. Mindy? Sabar, belum lagi. Okey. Baik, cikgu baru nak cakap. Wah, dia terus baca. Bagus. Semangat. Okey, baik ulang lagi sekali Tanding hand Cikgu Syafiq, Milly Celipin. Nanti buka kamera Kemudian Ruben dibaca oleh Teh Jaden. Okey, baik. Jadi 1, 2, mula. Sudahkah kamu membaca maklumat pada poster dan majalah di bilik kaunseling Mindy? Celipin. Celipin. Mana pergi? Sudah. Sudah, cikgu. Celipin lagi sekali. Sudah, cikgu. Okey, seterusnya tanding hand. Bagaimanakah dapat kita mengatasi stres? Celipin. Celipin, dengar tak? Kita perlu Celipin dah keras kat situ. Okay, ada masalah internet ke apa tu? Okey, baik, tak apa. Cikgu lah baca jadi Milly. Kita perlu bangun awal, belajar dengan Belajar dalam bilik yang selesa, mempunyai keluarga bahagia serta selalu melakukan persediaan awal. Tolong Okey, cikgu. jelaskan maksud pantun itu, Mindy. Baiklah cikgu. Maksud pantun itu ialah kita jangan mencari sesuatu masalah agar hidup kita sentiasa tenang dan gembira. Okey, seterusnya semasa menunggu bas untuk pulang, Milly berbual-bual dengan Ruben tentang cara mereka mengatasi stres. Ruben, bagaimanakah cara kamu mengatasi stres? Teh Jaden? Saya tidak suka melakukan kerja pada saat akhir. Okey, baik. Terima kasih. Okey, terima kasih tahniah kepada 3 orang. Okey, sekejap Cikgu nak buka ketugasan Google Classroom kamu.